من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung dalam bacaan Minhajul Abidin jilid yang kedua tentang perasaan harap. Kita diperkenalkan dengan dua perasaan, dua rasa yang mesti ada, yang kita kena ada dalam diri kita sebagai menjadi motivasi pada jalan ibadah, iaitu khauf, takut. Satu lagi yang dipanggil raja, yakni harap. Adapun khauf, harap kepada Allah, maka sesungguhnya mewajibkan engkau berperasaan dengan demikian itu kerana ada dua perkara, kerana dua sebab. Kenapa kena ada rasa raja'un, yakni harap kepada Allah? Pertama, iaitu untuk membangkitkan dorongan mengerjakan taat kepada Allah. Pertama, untuk membangkitkan dorongan mengerjakan taat kepada Allah. Bila kita ada harap, bila ada raja, kita rasa bersemangat untuk mengerjakan taat kepada Allah. Dikatakan demikian itu kerana sesungguhnya mengerjakan kebaikan itu berat. Buat baik ni berat. Dia berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali pada orang yang khusyuk, pada orang yang orang kata dah dapat mengalahkan dunia dia, dah dapat mengalahkan dunia dia. Kerana apa? Kerana buat kebaikan itu berat. Dan lagi ada pula syaitan. Nak buat baik tu sendiri pun berat, nak datang ke surau ni pun berat, macam-macam halangan tadi. Jadi halangannya sangat banyak. Yang berjaya datangnya ni lah yang berjaya datang, muka-muka ni lah. Yang lain semua tombang tengah jalan, tombang kat rumah, tombang depan TV, tombang dengan bini tombang anak-anak, ada 2-3 kerat ni lah yang sampai. Yang ni yang kira gagah belaka ni. Bini kata, bang, apa bang, sekarang ni nak pergi surau je. Tak ada bang. Yang lain bang, tumbang. Berat nak buat ibadah ni. Cobaan dia berat. Syaitan pula menjadi penegah kepada kebaikan. Nak buat baik pula. Berat dia nafsu sendiri, berat pula oleh godaan syaitan menggoda. Tak usahlah, janganlah, lain kali lah, masa banyak lagi dah, engkau ni muda lagi dah, macam-macam nantilah. Syaitan dia hasut, gitu. Dan lagi hawa nafsu. Hawa nafsu mengajak kepada keburukan, kepada kebaikan. Hawa nafsu ni dia ajak supaya
buat perkara paling tidak perkara lara. Duk tengok TV, tengok TV, tengok berita. Sekarang ni tak payah tengok berita lah. Masa-masa free kan baca je lah. Senang je petik. Tak payah dah duk tokok depan TV tu. Kalau dulu tak tahulah, kalau maghrib ni ada bola pula, tak tahulah, bola gila. Kalau maghrib ada bola gila tu. Tak tahulah kalau di negeri Mak Saleh sana, time-time maghrib ada bola, sini lah maghrib, sana tak waktu apa. Pagi-pagi subuh lagi dah main bola. Sedangkan keadaan orang yang lalai daripada kebanyakan manusia dalam menurut hawa nafsu, ini bagi orang yang lalai, orang yang selalu lupa, selalu lalai daripada buat kebaikan di kalangan manusia, yang menurut hawa nafsu itu lama-lama mula-mula syaitanlah yang menggoda, dan nafsu setuju, kemudian nafsu mendesak-desak, kemudian dituruti, kemudian bersebati. Lama-lama sebati, dia dah sebati dah. Dekat rumah. Tahu-tahu datang, tahu-tahu PKP datang minta zakat. Datang-datang bini terjojol. Bini terjojol. Rumah je. Ustaz. Hantar borang bini, ambil cop bini. Ambil apa semualah isteri dia lah. Ni kamu ni suami mana? Ada tu kat luar. Panggil dia sini, masuklah. Panggil masuk dalam, masuk duduk je. Awak ni suami ke? Ada telur tak ada? Ada telur tak ada? Tanya ada telur tak ada? Ada kepatut suruh bini awak jumpa ustaz. Malu Ustaz. Oh malu. Bersebati, dia dah seronok, dia dah syok. Bini semua buat. Bini-bini kali jangan buat banyak benda sangat. Nanti lakinya naik sok. Naik tocang. Asalnya isteri itu nak tolong-tolong aja. Lama-lama tak buat, laki marah, padahal kerja laki, bukan kerja bini. Tu. Ada beberapa perkara yang kejahatan atau perkara yang lara, perkara yang sia-sia menjadi sebati dengan diri. Susah nak tinggal. Datang masjid, nak minta zakat ni, datang masjid ni, minta zakat, ambil duit zakat, surau masjid, malah datang. Malah datang tu. Hampir betul lah. Dapat ketua amil macam saya cut dia. Boleh call je, boleh petik je. Saya boleh kemas kini kat handphone je. Kemas kini balik, buang dia punya bantuan tu. Ataupun cadangkan supaya dikurangkan daripada 400 tinggal 100 je. Biar dia bising. Nanti pergi kat kaunter zakat sana, jumpa pegawai, awak kena datang jumpa Ustaz Kamal kat masjid, jumpa kat surau. Tak nak datang surau, tak nak datang masjid, sengih-sengih macam kerang busuk. Dah lah tu, tak rajin datang surau, tak rajin datang masjid, kerja semua bini buat. Apa je lelaki pun tak tahulah. Cabut telur pun tahu. Menjadi sebati termetri sehingga menjadi tabiat. Dan hal ini dapat disaksikan di hadapan kita. Dan lagi pahala yang dituntut dengan perbuatan taat ni pula, yang menjadikan cobaan pada kita, dugaan pada kita, orang yang mengaku beriman ni, pahala-pahala ni pula dia ghaib. Tak nampak. Pahala tak nampak. Mana pahala? Tunjuk mana pahala. Ni pahala soh depan sekali ni, jenuh jerit sampai malas nak menjerit Soh depan ni pahala besar unta, lengang-lengguk. Suruh orang suruh orang lagi. Suruh orang ke depan ni. Dia buat tak tahu, dia tunggu last gitu. Dia tak nak, pasal apa tak nampak pahala ni. Allah nak uji kita dengan pahala tu tak nampak. Kalau pahala ni nampak pula, nanti orang buat ibadah kerana pahala pula. Cubalah letaklah RM10 ke, cukuplah demo ni umpang RM10 je datang. RM10 datang.
Bos RM10 kat sini. Siapa duduk depan kali RM10, taruh RM10. Lama-lama penuh depan sampai gaduh nak duduk depan. Dah buat ibadah kerana nak duit pula. Jadi pahala-pahala ni ghaibun, tak nampak, terhalang, terhijab daripada pandangan mata. Dan seterusnya masa untuk sampai kepada terima ganjaran pahala pula dirasakan jauh lagi. Mana nak dapat pahala mana je? Kepada masa tu. Oi, lama lagi tu. Lambat lagi tu. Dia rasa lambat lagi tu. Tahu-tahu esok mati. Mati dalam kereta, tidur. Tidur dalam kereta 4 orang, mati sekaligus. Keracunan. Nasib baik dia. Kalau kita, nasib baik dia yang mati tu, bukan kita. Tapi kita dengar tak rasa apa. Kita rasa apa? Ush. Nak berhenti, nak tidur, tutup enjin kereta, tidur lah. Cari tempat terang sikit, dekat-dekat stesen minyak ke apa, tidur situ. Jangan duduk seorang yang merompak 2 orang. Berapa kes tu? Tahu-tahu mati. Memang ganjaran pahala tu di pada mahsyar tu, lama lagi, nisbahnya lama lagi. Kalau kita jenung lama lagi. Tapi dalam kubur, dalam kubur, orang yang ada amal yang baik akan menerima balasan yang baik, balasan kubur. Ada balasan ganjaran dalam kubur, ada siksaan dalam kubur. Orang yang baik amalnya, kuburnya luas, nampak taman syurga. Orang yang jahat amalnya, kuburnya sempit, sesempit-sempitnya sehingga bertemu tulang-tulang rusuk. Itu bagi orang yang durhaka ahli maksiat, wal-iyazubillah. Dan apabila keadaan ta'an itu adalah begini caranya, keadaannya, iaitu berat, sukar, maka hawa nafsu tidak akan bangkit untuk mengerjakannya. Tak nak dia. Tak nak dia, hawa nafsu. Dia nak senang lena, nak goyang kaki saja. Dan dia tidak akan benar-benar menggemarinya. Nafsu ni. Siapa nafsu ni? Diri kita lah. Dia melekat dengan diri kita. Nafsu ni dia bertepek dekat diri kita. Menjadi dia diri kita. Padahal dia adalah yang asing. Ujian untuk kita. Dan lagi dia tidak akan bergerak untuk mengerjakan kebaikan, melainkan dengan suatu perkara yang boleh menghadapi semua halangan ini, boleh serta boleh menandinginya, malah pula boleh melebihinya. Yakni dia dapat mengatasi halangan-halangan itu sebagaimana yang disebut sebelumnya lah. Dari segi dunia, dari segi makhluk, dari segi syaitan, dari segi nafsu. Halangan-halangan itu. Lemahlah kita ni kalau ikut. Tapi kenapa boleh terpacak juga ni? Kuat lah. Ada kekuatan. Kita ada kekuatan. Teman-teman kita pun memberi motivasi. Allahumma salli ala. Perkara yang dimaksudkan itu ialah, yang dikatakan di penguat itu ialah berharapan yang kuat terhadap rahmat Allah. Ada rajaun. Kalau dengar takut tadi masuk neraka, habislah kita masuk neraka dah kata. Nak buat ibadah ni kena khusyuk, tak khusyuk masuk neraka habis dah kita. Pasti tak khusyuk. Kalau lah semayang tak khusyuk masuk neraka semua kita ni walaupun semayang. Tak nak semayang lah, susah nak khusyuk. Kata nafsu, tak payahlah semayang, engkau bukan khusyuk pun. Dia nak menghadapi benda berat itu. Tidak boleh melainkan ada perkara, kekuatan, motivasi, iaitulah yang disebut rajaun ilallah, yakni berharap dengan harap yang kuat terhadap rahmat Allah dan berkeinginan yang amat sangat terhadap kebaikan, pahala dan kemurahan rahmat Allah. Kita buat ibadat ni nak pahala lah.
Ada orang luar sana apa buat ibadah nak pahala tak ikhlas, dia kata itu dia punya pasal lah, itu dia punya cerita lah, keterangan guru dia macam tu. Jadi tak nak pahala tak nak. Itu dia tingkat tinggi orang panggil. Kita ni orang awam ni pahala lah. Kita ni awam saja. Jadi apa yang kita nak, nama dia pahala. Jadi pahala ni apa? Apa dia pahala? Pahala ni duit lah. Dekat pada mahsyar nanti guna duit pahala lah. Pahalanya duit pahala lah. Duit ringgit tak laku kat pada mahsyar nanti, yang jadi tukarannya pahala. Tukar pahala. Kita buat naya ke orang, pahala kita kena bagi ke orang tu. Bagi 1 pahala, 2 pahala, 3 pahala. Bagi sampai habis pahala. Tak cukup pahala dah nak bagi. Ditonggoknya kejahatan orang tu atas kepala kita. Nanggung kejahatan orang tu. Memang tak ada orang tanggung dosa orang, tapi dia boleh jadi gitu. Kita ditonggokkan dengan dosa orang. Kenapa ditonggokkan dengan dosa orang tu? Sebab kita tak ada pahala nak bagi ke dia. Kita pun tak ada banyak pahala. Udahlah tak banyak pahala, amal pun tak ada. Udahlah amal pun tak ada, menyakiti hati orang. Menyakiti hati jiran, mengata orang, mengeji orang, mengumpat orang, habis pahala kita tak tersisa walau sedikit. Imam Ghazali berkata, sesungguhnya guru kami telah berkata, perasaan duka nestapa dapat menghalang selera enak rasa makanan. Letaklah makanan sedap macam mana, kalau tengah berduka tak dimakannya. Perasaan takut kepada Allah, yakni khauf, takut kepada Allah, dapat menghalang daripada buat dosa. Dengan sebab ada khauf, maka takutlah kita daripada nak buat dosa atau benda lara. Dan berharap kepada Allah, raja, dapat kita menguatkan kerja-kerja taat. Dapat menguatkan kerja-kerja taat, bertambah kerja taat kita. Makin kita tua, makin kita menghampiri tua, kita makin berharap kepada Allah Ta'ala tu makin kuat, maka menambah kita pada kerja taat tu. Kerja taat kita ni sepatutnya bertambah. Kalau tak bertambah dari segi zahir pun, dia bertambah dari segi nilai dalam kita. Makna hari demi hari, jam demi jam, masa demi masa, setiap saat demi saat, ingatan kita kepada Allah tu makin padu. Makin padu. Ini ingatan tu dah tak padu, amalan pula tak bertambah. Sebenarnya nak datangkan padu tu, dia kena amal banyak. Nak padu tu banyak. Nak khusyuk sembahyang dia kena sembahyang tu banyak. Sembahyang sunat rawatib pun malah. Macam mana? Sembahyang sunat rawatib pun malah. Yang ada sembahyang fardu aja. Lepas tu nak khusyuk. Nak berlatih kat mana? Khusyuk dalam sembahyang nak berlatih kat mana? Berlatih dengan sembahyang sunat lah. Baru sampai sembahyang fardu, barulah nak khusyuk. Macam mana gaya nak khusyuk? Masa kita sembahyang sunat tu, kita latih khusyuk tu. Khusyuk dalam solat. Jadi kita ni makin hari makin tambah rakaat. Rakaat yang asal ada 17. 17 yang fardu, 17 yang sunat. Berapa tu? Tambah lagi. Tambah lagi. Dan mengingati mati menyebabkan datang rasa dingin terhadap dunia. Kalau kita duk ingat nak hidup panjang, kita macam-macam kita nak atas dunia ni. Nak itu, nak ini, nak memiliki dan sebagainya. Maka kalau kita sering mengingati mati, udahlah, apa yang ada ni sudahlah. Rumah dah ada dah, kereta dah ada dah, duit dah ada dah, ada perniagaan dah ada, kerja ni dah ada, bekalan dah ada dah. Udahlah tu. Dah ada semua dah. Fokus kita pada
ibadah. Nak suruh cari lagi, tak say dah. Mai tambah lagi, tak say nak buat apa dah. Nak mati dah. Buat banyak ke harta, susah nak buat. Harta pusaka pula payah. Susah payah dengan harta pak. Tak mau dah. Kenapa jadi tak mau tu? Zuhud nama dia. Zuhud nama dia. Apa tu zuhud? Dingin. Tapi sebelum dingin tu cari dulu. Ini belum ada lagi nak dingin dah. Belum ada harta lagi, aku zuhud kata. Zuhud ke malah? Zuhud ke malah? Belum ada lagi nak dingin dah. Nanti cari dulu. Baru tahu dingin tak dingin. Nak tahu kita zuhud tidak, biar ada harta dulu. Kalau memang tak ada harta, tak usah cerita zuhud lah. So, memang dia tak kenal zuhud pun. Sebab dia tak ada harta. Tahu-tahu zuhud dah. Lepas tu dia lah rasa dia zuhud. Sebenarnya malas. Tak kahwin tak apa. Ni kahwin. Anak ada, bini ada, nak zuhud, nak mengada-ngada zuhud gitu. Zuhud mengada-ngada panggil. Jangan malas. Ada laki malas ada. Kesian bini dia. Malah tu laki dia, ya Allah. Tak tahulah nak kata anak orang kaya tak kaya, dia malas. Dia buat kerja satu je. Kalau buat kerja satu-satu, dia tak, orang laki ni buat kerja satu-satu je. Orang perempuan macam-macam kerja dia buat. Dia multi multitasking. Betul macam komputer, multitask. Nak beli komputer, nak beli smartphone, nak multitasking. Dia satu taskingnya. Buat benda tu lah, benda lain tak boleh buat dah. Nah, orang perempuan dia basuh kain, dia lampin, tukar lampin anak, kan dia masak. Masak tu pun boleh 2-3 masak sekaligus. Tu multitasking. Nah. Orang lelaki pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja. Singgah kedai kopi sibuk kata dia. Sibuk ni padahal singgah kedai kopi. Bini dia lagi sibuk. Bini dia lagi banyak kerja. Allahumma salli ala Muhammad. Zuhud terhadap urusan-urusan dunia yang berlebihan. Jadi zuhud ini ialah kepada hal-hal keduniaan yang lebih-lebih. Yang lebih-lebih. Kalau kita belum ada lagi, cari dulu. Jangan sampai menyiksa anak bini. Jangan sampai menyiksa anak bini. Sampai anak bini pergi minta sedekah dengan orang. Udahlah minta sedekah. Bini juga yang pergi minta sedekah tu pun datang juga. Ustaz, nak ada duit beli beras. So, engkau ada suami ke? Ada, mana? Jauh, nyorok suami dia. Depan matahari datang minta duit. Boleh tak Ustaz, boleh tak tolong beli beras? Dia memang terang-terang, Ustaz, boleh tak tolong beli beras tu saya? Aku rasa kau ni nak minta dengan aku dah. Laki kau mana? Jauh tu. Bila kita dah bagi duit, kita pun kalau boleh nak beli beras, nak bagi dia beras. Tapi Allah, kita pun dah halal bagilah. Cari RM10 tak ada, RM20 tak ada. Yang ada RM50. Tengok laki dia datang. Laki dia bawa pegang handphone. Dia buat tak kenal kita semua gitu. Saya cam muka dia. Saya tahu dia duduk mana. Apa laki malah tu. Tak tahulah apa penyakit, tapi mungkin penyakit malah. Tengok laju je berjalan ni. Kalau sakit, tentulah berjalan tak laju. Ada juga macam itu. Jadi zuhud ini kepada benda-benda yang berlebihan. Kereta sebiji, nak sebiji lagi. Motor sebiji, nak sebiji lagi. Bini sebiji, nak sebiji lagi. Itu tak apalah kalau dah memang jenis bercabang dua. Tambah lagi. Orang Melayu tak berani, dia macam berani je rupa dia. Dia pergi nak tambah, pergi Thailand. Apa pergi Thailand? Kat sini je lah. InsyaAllah lah, kalau tak ada aral nanti bertambahlah juru nikah. Saya pun kalau tak ada aral melintang jadi juru nikah lah. Tapi jangan pula Ustaz jadi juru nikah boleh. Saya nikah lagi, nikah pun kena register. Bukan main nikah gitu je, tangkap orang nikah tak boleh. Nikah dengan orang Kemboja, nikah dengan orang ni pakai ikut dan dia. Nak nikah tengoklah siapa dia. Walaupun muka lawa tapi dokumen tak ada, tak payahlah cari payah, tak susah macam tu. Dokumen tak ada, muka lawa, dokumen tak ada, tak payahlah mungkin nikah dia. Mesti nikah style sedikit punya. Pergilah balik Kemboja sana, pergilah Kemboja sana, tak ada duit nak menikah kata. Duit tak ada nak menikah. Bila suruh pergi sana tak ada duit nak menikah, buat apa? Nikah nak sedap je.
Habis Ustaz, puasa lah. Puasa tak kuat pula. Terhegeh-hegeh. Aduh. Tak boleh ya. Ikut SOP. Yang pertama, apa dia yang pertama tadi? Kenapa kena ada rojak? Kenapa kena ada rojak? Bukan rojak buah, rojak harap. Kenapa kena ada? Membangkitkan dorongan mengerjakan taat. Yang kedua, bila ada rajaun, yakni harapan kepada Allah ini, maka yang keduanya ialah memudahkan kita menanggung derita, kepayahan. Derita, kepayahan. Kita buat ibadah ni menderita, payah buat ibadah ni, ya. Susah, kesusahan untuk kita melakukan ketaatan. Jadi dengan adanya sifat rasa raja ni, maka seseorang itu dia boleh ataupun dia rasa mudah nak menempuh, menanggung tu. Susah-susah pun subuh-subuh datang juga. Kalau ikut nak tidur, hari Ahad pula tu, hujan pula tu, aduh, selimut kalau ikut. Tapi bangun, nanti kena kecing setan telinga ni. Kalau dengar azan ni, buat tak dengar, buat pekat kat, kena kecing setan ni. Kena kecing. Dia bangun tidur, cakap kau orang kencing hancing. Dia sendiri subuh tak bangun, dia pun setan kencing dalam telinga dia, kencing hancing juga. Nasib baik tak berbau hancing. Tak ada pun Ustaz, tak ada pun. Dia buat main-main lagu tu. Tengok-tengok degil perangainya. Degil, kerah kepala, tak dengar nasihat. Hasil daripada amalan dia buat, membiarkan diri dikencing syaitan. Tapi kuat, bangun juga walaupun susah, terpaksa menanggung kepayahan. Menderita nak bangun hari Ahad waktu hujan. Menderita nak bangun. Hari Ahad cuti, kena pula hari Jumaat cuti. Malam tadi kerja OT lama dah. Nak bangun susah. Nak mandi lagi. Susah. Mandi jugalah sejuk pun. Dah wajib mandi, kena mandilah malam Jumaat kan. Mandi jugalah. Gigil pun mandi jugalah. Kalau tidak subuh terlepas. Tok Bilal jangan buat perangai pula. Tok Bilal kena pandai-pandai lah tu. Jangan pula dia yang menggigit tak mandi, tak datang subuh, tak apa nak azan. Ketahuilah bahawa sesiapa yang telah mengetahui tentang kebaikan dan mulianya tujuan, apa yang dituntutnya. Kita nak cari pahala kan? Nak cari kebaikan, nak tambah amal untuk mendapat ganjaran pahala, mencari keredaan Allah. Tahu tentang kebaikan dan betapa mulianya dan betapa pentingnya apa yang kita tuntut, apa yang kita cari itu, nescaya dia akan berasa mudah. Itulah. Susah pun kena naik lift, turun lift lah. Lift pula tak ada nombor, habis nombor terbakar, kena ceceh cucuh dia api je dah. Tak mana nombor lah. Tunggu juga lift. Akhirnya sampai ke surau. Susah lah. Maka kalau begitu mudah saja. Yakni tidak ada merasa apa keberatan terhadap apa yang dia usahakan daripada apa yang dia belanjakan. Walaupun betapa mahal, walaupun betapa banyak tenaga yang dicurahkan. Jadi mudah. Bila kita tahu tujuan dia, bila kita sedar kesedaran tinggi, maka dia tidak berasa susah. Ini tidak berasa susah ni maksud dia khusyuk. Illa 'alal khashi'in. Dia dah khusyuk dah tu. Dah khusyuk dah. Dah sampai tahap khusyuk. Mudah saja bagi dia. Bahkan kalau tak dapat buat pula, dia rasa susah hati. Nak sampai tahap macam tu. Tak datang surau ni rasa lain macam. Tak mengaji ni rasa lain macam. Tak sembahyang sunat rasa lain macam. Dan pula sesiapa yang telah berkenan kepada sesuatu dan telah menggemarinya dengan sebenar-benar gemar, nescaya dia sanggup menanggung kesukaran. Jadi apa yang dia gemar terhadap ibadah.
Ini kita cerita ibadah kan. Kalau gemar benda, orang kalau tuan-tuan kalau tak nak penat buat kerja apa yang tuan-tuan suka. Apa yang tuan-tuan suka tu buat. Tapi ghalibnya apa yang kita suka tu kita tak dapat buat, yang kita tak suka itulah kita buat. Belajar civil engineering. Kerja tukang buat pembantu kedai. Kedai tu buat apa? Buat kulit popiah. Belajar civil engineering. Tapi kerjanya buat kulit popiah. Awak ni biar betul. Tak ada motivasi sungguh kata. Kenapa tu? Dulu belajar. Belajar bahagian apa ya? Belajar bahagian apa ya? Kerja jaga budak. Kenapa dulu tak belajar bab jaga budak? Belajar jadi tukang masak, kulinari. Kerja jaga budak sebab dah tak ada kerja sebenarnya. Minta sana tak dapat, sana nak makan, jaga budak. Jangan penyek dah budak. Jangan dia penyek budak tu sudah. Kan dia masaknya budak tu. Tak ada kerja, jaga budak kan. Tak redha. Bila tak redha, bila tak minat, penat lah. Penat. Buat sikit dah penat. Tapi cuba kalau kita buat kerja memang ngam dengan apa yang kita minat. Jadi kalau kerja tu kita buat lah. Tak minat pun buat lah. Tapi kita cari sesuatu yang kita suka buat. Orang kalau boleh kerja kita tu hobi kita. Lagi syok, lagi seronok. Kerja kita hobi kita. Kerja kita hobi kita. Jadi cikgu tak ada lain dah, masuk maktab guruan. Lama-lama nak tak nak kena minat juga jadi cikgu. Masuk maktab guruan, naik semangat pula. Pasal apa? Cikgu perempuan ramai. Cikgu perempuan ramai semangat. Baru tahu rupanya aku minat mengajar rupanya. Masuk mengajar, pening kepala tengok anak murid akhir zaman. Anak murid akhir zaman. Anak murid dulu kita marah dia, cikgu marah dia, dia kena marah macam mana pun mari juga menadah juga. Kalau depan guru mengaji tu kena rotang dia pukul, tunggu juga, tercokok kat situ juga. Tak lari dia. Kalau lari balik rumah nanti ayah pula bagi pelepang sebiji. Jadi tak lari. Anak sekarang cikgu bagi, dia balik rumah dia bawa ayah dia bawa geng. Kurang asam punya ayah dah. Dia bawa geng, dia pergi belasah cikgu tu. Cikgu pun takut nak rotan, tension cikgu. Ramai juga yang cikgu dia kena check dia punya psikologi dia. Berat tanya cikgu. Ya tak ya. Cikgu tahu lah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi betapa mahal harga, betapa berat. Kalau sudah berkenan ataupun gemar, nescaya dia sanggup menanggung kesukarannya dan dia tidak akan mempedulikan lagi terhadap apa yang dia akan temui daripada payahnya. Tak kisah. Dalam hal ibadah pun kita kena sabar. Sebenarnya kita ni patut gemar semua buat ibadah ni. Bukannya ibadah ni bukan aku gemar, aku tak gemar. Bab ibadah ni semualah kena gemar. Cuma gemar buat apa? Ada orang dia gemar dia semayang. Ada orang gemar dia mengaji, dia mengaji. Ada orang gemar dia tolong orang, bersedekah, cari orang tolong, macam-macam. Ada kecenderungan. Susah macam mana pun dia buat. Mesti ngaji punya. Kawan ajak pergi ngetih ke, kawan tu pujuk macam-macam gaya, kawan tu pujuk, tak aku nak ngaji, sekarang ni aku nak ngaji, kau nak jumpa aku, kau tunggu aku situ. Kau tunggu, dia selesai ngaji baru dia turun. Dia tak kisah ke orang. Sampai dia pun habis ngaji, dia pun turun. Sampai sana kuih makan dah habis, dia pun tak kisah makan dah habis. Sebab dia bukan kaki makan, dia kaki ngaji. Kalau kaki makan kalau kaki makan sampai habis, tak sipai kat aku ni. Makan semua sekali tak sipai kat aku. Allahumma salli ala Muhammad.
Dan lagi sesiapa yang cintakan kepada seseorang dengan sebenar-benar cinta, nescaya dia juga rela menanggung derita, dugaan, percubaan, sehingga akhirnya dia bersungguh-sungguh, dia sungguh-sungguh mendapat beraneka jenis kelazatan dengan sebab dugaan yang telah dialaminya. Jadi semua ni kalau tidak ada rasa raja, lemah lesulah. Itu pentingnya ada rajaun di samping ada khauf. Tidakkah engkau melihat kepada seorang tukang ambil madu, orang yang kerja ambil madu lebah, tidak akan memperdulikan kesakitan sengat lebah. Kerana apa? Inginkan kemanisan madunya. Seorang pekerja pengambil upah tidak menghiraukan tentang betapa tingginya tangga, betapa beratnya beban yang dipikul, betapa panasnya, betapa lamanya, semua sanggup buat kerana nak upah, kerana nak upah. Begitu. Sesungguhnya lagi seorang petani tidak memikirkan tentang keperitan menderita panas sejuk, menempuh kesusahan kepenatan di sepanjang tahun, demi kerana inginkan hasil penat lelahnya akan menemui kepuknya di waktu penuaian nanti, hasilnya banyak. Masa itu seronok, masa itu seronok, padi bertimbun, hasil. Kata Imam Ghazali, wahai saudaraku, begitulah juga berlaku terhadap ubad. Ubad ni para ahli abid, yang mereka itu merupakan orang yang bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah. Apabila mereka itu ingatkan syurga dalam keadaannya yang indah permai dan beraneka ragam nikmatnya yang terdiri daripada bidadari yang cantik jelita. Bidadara tak ada dengar cerita, bidadari je ada. Mahligai-mahligai yang indah tersergam, ini semua cerita tu ada dalam Quran, cerita kita dengar cerita. Kalau hadis tu cerita lagi terang, iaitu laki-laki ahli syurga diberikan kekuatan 200 orang laki-laki yang kuat atas dunia ni, kuasa kudanya. Awi faham Awi anggut dah. Itulah nak bini 1, bini 2, bini 3, bini 4. Dekat syurga esok 200 orang bidadari. Satu malam round satu, next 200 orang lelaki yang kuat. Cubalah bayangkan, tidak dilupakan nikmat itu. Maknanya kalau begitulah, duduk atas katil je ahli syurga ni, ala sariratin, apa tu dalam surah apa, surah surah Sejadah lah. Dalam surah Yasin pun ada menceritakan ahli syurga yang duduk atas katil, atas pelamin, duduk kerja di atas pelamin je kerja dia. Ladang-ladang pula. Dia suka beladang. Awi dia ingat tu, apa ayat tu, harsul lakum. Isteri itu ladang-ladang bagi suami. Dia beladang kerja dia. Makanan dan minuman yang enak, lazat, cita rasanya, perhiasan dan persalinan pakaian yang cantik, molek lain dan lain-lain nikmat lagi yang Allah Ta'ala menyediakannya untuk penghuninya, demi kerananya membuatkan mereka itu berasa ringan sahaja menanggung penat beribadah, atau terluputnya kelazatan dan kenikmatan dunia. Tak apalah, tak boleh minum arak pun tak apalah, tak dapat yang sedap-sedap, tak dapat yang enak-enak, kebanyakan yang sedap-sedap, yang enak-enak ni kalau nak dapatnya dengan cara yang haram. Duit-duit yang dapat cara haram mesti habis dia ke night club, ke pub. Mana ada orang perompak sedekah ke masjid, tak ada. Dia dapat duit secara haram, duit jual dadah, duit judi, duit apa, dia habis kepada yang haram-haram. Makna tak apalah, kita tak dapat pun tidak apa.
Allahumma salli ala Muhammad. Tidak pedulikan semua kesusahan atau mendapat kemerbayaan, kehinaan, kadang-kadang dihina kita, atau azab, siksa atau kesusahan. Dihikayatkan bahawa sahabat-sahabat Sufyan As-Sauri telah membuat teguran kepada beliau tentang apa yang mereka lihat keadaan beliau yang takut-takut dan amat bersungguh-sungguh beribadah, serta dirinya pula berkeadaan selekeh, tidak terurus rapi, seperti orang lain nampak dia macam kuatnya beribadah itu sampai tak ada nak mengurus diri. Lalu mereka berkata, wahai ustaz, ni anak murid kata, wahai ustaz, kalaulah tuan kurangkan sedikit kesungguhan tuan ini, nescaya tuan juga dapat mencapai maksud. Makna, wahai tuan guru, kalau tak payah-payah, kalau tak usah payah macam ni pun, bukannya kurang dari segi pahala dan sebagainya. Bukannya kurang pun. Sebab murid dia tengok, ya Allah, gurunya ni pas semayang, lepas puasa, lama takut nak murid ni. Takut mati tu guru je ni. Takut mati, tengok. Lepas tu keadaannya yang takut-takut tu bukan apa, dia ketakutan dia tu. Takut kepada Allah Ta'ala tu. Ditegur oleh, bagaimana saya tidak bersungguh? Maka Sufyan berkata, bagaimana saya tidak bersungguh-sungguh? Sesungguhnya telah sampai kepadaku khabar bahawa ahli syurga ketika berada di kediaman mereka masing-masing, lalu terserlah pancaran suatu cahaya yang terang benderang menerangi ke 8 buah syurga, lalu mereka menyangka bahawa cahaya itu daripada Tuhan. Ingat, cahaya itu Allah. Nur ni dia nampak cahaya, ni Tuhan dah mari dah, dia kata. Lalu mereka pun tunduk sujud. Ahli syurga ni sujud nampak cahaya tu. Kemudian diseru mereka itu, angkatlah kepala. Cahaya itu bukan Tuhan. Cahaya itu bukan Tuhan. Bukan Allah tu. Cahaya itu ialah cahaya daripada seorang hamba yang tersenyum di hadapan suaminya. Hamba saya, orang gaji. Dulu hamba jariah ni dia boleh buat macam isteri. Dia hamba ni dia halal bagi hamba perempuan, dia halal bagi tuannya untuk menggaulinya, dan dia taatkan kepada tuannya, dan dia senyum. Dia punya kebaikan tu bercahaya di dalam syurga tu. Cahaya tu ahli syurga ingat itu Allah. Cahaya tu makna Allah orang gaji punya senyum pun macam itu. Kita ni macam mana? Kebaikan apa yang kita ada? Itulah maka Sufyan As-Sauri dia memperkuatkan ibadah dia. Tak lalu dia nak buat benda lain. Dia mengenangkan khabar yang dia terima tentang cerita tentang akhirat ni. Wallahu alam. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong kepada kita untuk kita menambahkan khauf. Sebab ni rasa, jadi dia boleh tambah dan kurang. Menambahkan khauf dan meningkatkan raja'un, raja' kita dalam hal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau macam Awi, dia ingat bidadari lah. Dia ingat angka 200 dengan bidadari. Dia ingat itu, nanti dia balik, dia bangun malam, dia mengaji lah, dia apa, dia tak putus-putus. Dia teringat pasal 200 tu. Pasal kepentingan dia, dia punya apa ni, tuju dia tu. Tak apa, boleh insyaAllah, tak ada masalah, boleh insyaAllah. Semayang kuat sikit. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. SOP tak boleh. Habis dah. Ini telajak dah. Soalan apa? Ada soalan?
Tanya boleh, jawab belum tentu. Jika Tok Imam mabuk, patut kau baca ni, ustaz baca ketawa ke. Jika Tok Imam mabuk ketum. Siapa pula ni, mesti kat Thailand. Ketum, Zuhur dan Asar baca kuat, Maghrib Isyak baca perlahan. Apa hukumnya? Boleh ikut atau mufarakah? Dia jahar dengan sir ni sunat. Sunat ikut tak payah mufarakah, tapi pelik Jadi jaga-jaga jangan air ketum tu bagi. Tapi kalau dia dah mabuk air ketum, dia tak sah jadi imam. Tak sah jadi imam lah. Dan ni tajuk dia apa ni? Kita nak ikut dia ke atau apa? Kita ikut dia. Kita ikut dia, dah tahu dia tu mabuk ketum, dah dia pun tak sah jadi imam. Kita ikut imam tak sah lah. Pecat dia. Tak payah jadi imam, tukar orang lain. Sebab kerja dia mabuk saja dengan air ketum. Adakah boleh berdoa minta mati sebelum Dajjal tiba kerana takut dengan fitnah Dajjal? Doa dia boleh nak minta mati ni, ya Allah, sekiranya hidup baik bagiku maka hidupkanlah, sekiranya mati bagiku maka matikanlah. Dia doa macam tu. Jangan ya Allah matikan aku. Apa hal pula? Apa hal pula itu doa yang dilarang. Kalau macam tadi boleh, ya Allah sekiranya baik hidup itu maka hidupkanlah, sekiranya baik mati itu matikanlah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.